Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kita sama belajar tajuk kuasa 2, kuasa 3 untuk matematik KSSM tingkatan 1. Ulang kaji tajuk kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar satu nombor, contohnya A. Jika diulang, pendarabannya diulang sebanyak 2 kali, nombor yang sama diulang 2 kali, kita boleh tuliskan sebagai A kuasa 2. Jadi kita boleh bacakan dia sebagai kuasa 2 bagi A ataupun A kuasa 2. Jadi di sini kuasa 2 bagi satu nombor n, contohnya n didarabkan dengan n bersamaan dengan n kuasa 2. Jadi kuasa 2 bagi 5 bermaksud 5 didarabkan dengan 5 bersamaan dengan 5 kuasa 2. Begitu juga dengan nombor-nombor yang lain, contohnya kuasa 2 bagi 6/7 bermaksud 6/7 didarabkan dengan 6/7, nombor yang sama. Nombor tersebut letakkan dalam kurungan kuasa 2. Jadi dibaca sebagai 6/7 kuasa 2. Jadi di sini satu nombor yang didarabkan secara berulang 2 kali, contohnya 6 didarabkan dengan 6, dituliskan sebagai 6 kuasa 2, nilainya adalah bersamaan dengan 36. Jadi nilai yang diperolehi ini dipanggil sebagai nombor kuasa 2 sempurna. Jadi nombor kuasa 2 sempurna bermaksud nombor-nombor yang di sebelah ini iaitu hasil daripada 1 kuasa 2 bersamaan dengan 1, 2 kuasa 2 bersamaan dengan 4, 3 kuasa 2 bersamaan dengan 9 dan seterusnya. Dan semua nombor ini dipanggil sebagai nombor kuasa 2 sempurna. Untuk punca kuasa 2, bagi satu nombor kuasa 2 sempurna, contohnya 25 di sini, punca kuasa 2 bagi 25 ialah nombor asalnya iaitu 5. Bagi nombor yang sama yang didarab secara berulang sebanyak 3 kali, contohnya A darab A darab A, ianya boleh ditulis sebagai A kuasa 3 ataupun kuasa 3 bagi A. Contoh yang lain, kuasa 3N bermaksud N didarabkan dengan N didarabkan dengan N bersamaan dengan N kuasa 3. Bagi contoh nombor pula, 1 kuasa 3 bermaksud 1 didarabkan dengan 1 didarabkan dengan 1 bersamaan dengan 1. 2 kuasa 3 bersamaan dengan 2 didarabkan dengan 2 didarabkan dengan 2 sama dengan 8. Manakala 3 kuasa 3 bermaksud 3 didarabkan dengan 3 didarab dengan 3 sama dengan 27. Dan begitu juga dengan nombor-nombor yang lain. Jadi nombor yang terhasil ini dikenali sebagai nombor kuasa 3 sempurna. Iaitu nombor-nombor yang di sebelah kanan ini. Untuk punca kuasa 3 pula, contohnya punca kuasa 3 bagi 27, jawapannya ialah nombor yang telah didarabkan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan 27 iaitu 3. Jawapannya adalah 3. Jadi contoh yang lain pula, punca kuasa 3 bagi 216 bermaksud nilainya adalah bersamaan dengan 6. Kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Tulis benar atau palsu bagi penyataan yang diberi. Punca kuasa 2 bagi 121 didarabkan dengan punca kuasa 2 121. Jadi kita boleh tuliskan sebagai punca kuasa 2 121 oleh kerana diulang sebanyak 2 kali. Ini boleh ditulis sebagai punca kuasa 2 121 kuasa 2. Jadi untuk soalan yang punca kuasa 2 dikuasakan dengan 2, nilainya adalah bersamaan dengan nombor yang asal iaitu 121. Untuk contoh yang lain, iaitu punca kuasa 2 bagi A dikuasakan dengan 2, nilainya adalah bersamaan dengan A. Untuk punca kuasa 3 pula, jika dikuasakan dengan 3, nilainya adalah bersamaan dengan yang asal iaitu A. Jadi jawapan dalam kes ini betul 121, jadi kita tuliskan benar. Soalan yang kedua, cari hasil tambah kuasa 2 sempurna yang terletak di antara 30 hingga 70. Jadi kita perlu tahu nombor-nombor kuasa 2 sempurna boleh dilihat daripada jadual ini.
Jadi nombor kuasa 2 sempurna yang di antara 30 dan 70 bermaksud bermula dengan 36 hinggalah 64. Jadi 3 nombor ini. Jadi untuk mencari hasil tambahnya, 36 ditambahkan dengan 49 ditambahkan dengan 64 bersamaan dengan 149. Soalan seterusnya, tentukan sama ada pernyataan yang diberi benar atau palsu. Jadi ini pernyataannya, nombor yang sama diulang sebanyak 3 kali. Jadi ini kita boleh tuliskan sebagai punca kuasa 3 bagi 47 dikuasakan dengan 3. Punca kuasa 3 dikuasakan 3 bermaksud jawapan adalah nilai asalnya iaitu 47. Dituliskan di sini 47 bermaksud pernyataan ini adalah benar. Soalan B, n kuasa 2 kurang daripada 1000 dengan keadaan n ialah integer. Nyatakan nilai terbesar bagi n. Jadi kita perlu tahu jadualnya, contohnya seperti berikut. Ini ialah jadual nombor kuasa 2 sempurna. Jadi nombor kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 1000 maksud nilai, semua nilai di sini dan seterusnya. Jadi ada lagi jika disambungkan ada banyak lagi nilai nombor kuasa 2 sempurna. Jadi cara yang lain kita boleh gunakan cari n kuasa 2 bersamaan dengan 1000. Untuk kes 1000, n bersamaan dengan punca kuasa 2 bagi 1000. Nilainya adalah bersamaan dengan 31.62 dan seterusnya. Jadi di sini nilai integer terbesar bagi n adalah integernya bersamaan dengan 31. Jadi n sama dengan 31. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Tetapi sebelum itu, jangan lupa tekan butang like dan subscribe di bawah sebagai tanda sokongan. Antara yang berikut, yang manakah kuasa 2 sempurna dan juga kuasa 3 sempurna? Jadi di sini kita boleh menggunakan kalkulator. Contohnya, punca kuasa 2 bagi 8. Tekan kalkulator, nilainya adalah bersamaan dengan 2.8. Oleh kerana nombor di sini adalah nombor perpuluhan, bukan nombor bulat, bermaksud 8 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi 8 bukanlah jawapan kerana bukan nombor kuasa 2 sempurna. Bagi nombor kuasa 3 sempurna pula, punca kuasa 3 bagi 8 nilainya adalah bersamaan dengan 2. Bermaksud 8 merupakan nombor kuasa 3 sempurna. Jadi ianya tidak memenuhi syarat kerana bukan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita uji nombor yang lain pula, iaitu 64. Cari nilai punca kuasa 2 bagi 64 bersamaan dengan 8. Manakala, oleh kerana di sini nombor bulat bermaksud ianya merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi punca kuasa 3 bagi 64 bersamaan dengan 4. Juga nombor bulat bermaksud 64 juga merupakan nombor kuasa 3 sempurna. Jadi C merupakan jawapannya. Jadi cara yang lain kita boleh juga menyenaraikan semua nombor kuasa 2 sempurna seperti berikut dan juga nombor kuasa 3 sempurna seperti yang tersenarai ini. Jadi kita lihat di sini 64 ada dalam nombor kuasa 2 sempurna. Begitu juga dalam nombor kuasa 3 sempurna, 64 juga tersenarai. Jadi 64 merupakan nombor kuasa 2 sempurna dan juga nombor kuasa 3 sempurna. Soalan seterusnya, rajah 2 menunjukkan beberapa nombor. Berdasarkan rajah itu, tentukan kuasa 2 sempurna dan kuasa 3 sempurna. Jadi untuk mencari nombor kuasa 2 sempurna dan nombor kuasa 3 sempurna, kita boleh menggunakan kalkulator. Contohnya di sini, punca kuasa 2 bagi 124 akan dapat 11.1. Oleh kerana di sini nombor perpuluhan bukan nombor bulat, jadi bermaksud 124 ini bukan nombor kuasa 2 sempurna. Kita boleh uji juga dengan menggunakan kalkulator. Punca kuasa 3 bagi 124 nilainya adalah bersamaan dengan 4.99, juga bukan nombor bulat. Jadi 124 bukan nombor kuasa 3 sempurna. Jadi kita boleh uji nombor-nombor yang lain menggunakan kaedah yang sama. Jadi 138 ni sebenarnya bukan, 255 juga bukan. 289 kita uji punca kuasa 2 bagi 289
nilainya adalah bersamaan dengan 17. Oleh kerana ini merupakan nombor bulat, bermaksud 289 merupakan nombor kuasa 2 sempurna. Jadi di sini kita tuliskan 289. Untuk 325, gunakan cara yang sama. 325, punca kuasa 2 nombor perpuluhan, punca kuasa 3 juga nombor perpuluhan. Jadi untuk 729, punca kuasa 3 bagi 729, kita akan dapat nilainya adalah bersamaan dengan 9, iaitu nombor bulat. Ini bermaksud 729 merupakan nombor kuasa 3 sempurna. Jadi jawapannya untuk kuasa 3 sempurna ialah 729. Untuk nombor 881, kita boleh guna kaedah yang sama menggunakan kalkulator. Jika nombor bulat bermaksud ianya nombor kuasa sempurna. Soalan seterusnya, padankan setiap yang berikut dengan nilai yang sepadan. Jadi kita lihat di sini ada 3 soalan. Untuk dicari nilainya, negatif 4 kuasa 2. Jika menggunakan kalkulator, jangan lupa letakkan tanda kurungan. Negatif 4 tutup kurungan kuasa 2. Nilainya adalah bersamaan dengan 16, positif 16. Ataupun secara manual, negatif 4 didarabkan dengan negatif 4. Negatif didarabkan dengan negatif akan dapat positif 4 darab 4, 16. Jadi positif 16 ataupun 16 sahaja. Jadi jawapannya adalah positif 16. Jadi kita tuliskan di sini 16. Kemudian punca kuasa 3 bagi negatif 8 boleh menggunakan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah negatif 2. Di sini ialah negatif 2. Dan yang terakhir, punca kuasa 2 bagi 81. 81 ialah 9 didarabkan dengan 9 bersamaan dengan 81. Punca kuasa 2 bagi 81 nilainya adalah 9. Jadi jawapannya ialah 9. Okey, di sini kita tuliskan nilainya ialah 9. Soalan yang terakhir, lengkapkan langkah-langkah operasi di bawah dengan mengisi petak-petak kosong. Jadi untuk mengisi petak-petak kosong ini, kita perlu tahu cara pengiraan secara manual. Jadi di sini nombor bercampur untuk tukar kepada pecahan tak wajar 1 darab 64, kemudian ditambahkan dengan 61. 1 darab 64, 64, 64 tambah 61 bersamaan dengan 125 perkan dengan 64. Punca kuasa 3 letakkan semula. Okey, ditambahkan dengan punca kuasa 2 bagi 16 perkan dengan 25. Jadi di sini kita asingkan, kita boleh asingkan untuk mencari jawapan. Ini punca kuasa 3 bagi 125 dibahagikan dengan punca kuasa 3 bagi 64. Okay, ditambahkan dengan punca kuasa 2 bagi 16 bahagikan perkan dengan punca kuasa 2 bagi 25. Jadi punca kuasa 3 bagi 125 nilainya adalah bersamaan dengan 5. Punca kuasa 3 bagi 64 ialah 4. Ditambahkan dengan punca kuasa 2 bagi 16 ialah 4. Punca kuasa 2 bagi 25 ialah 5. Jadi untuk menyelesaikannya di sini kita darabkan dengan 5, di bawah darabkan dengan 4 supaya di bawahnya sama. Darabkan 4, darabkan dengan 5. Jadi bersamaan dengan 25 perkan dengan 20 ditambahkan dengan 16 perkan dengan 20 bersamaan dengan 41 per 20. Jadi sekarang kita boleh isikan petak-petak kosong di sini. Yang pertama ialah 64 di bawah bermaksud di atasnya ialah 125. Petak yang berikutnya di bawahnya 4 bermaksud di atasnya ialah 5. Di sebelahnya di bawah 5 bermaksud di atasnya ialah 4. Dan seterusnya dengan menggunakan kiraan ini kita akan dapat 41 per 20 tukarkan kepada nombor bercampur. Nilainya adalah bersamaan dengan 21 per 20. Selesai video siri pertama untuk tajuk ini, kita akan jumpa lagi dalam siri video berikutnya. Sebarkan kepada rakan-rakan yang lain supaya semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat.